Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Betapa bertuah serta istimewanya kita apabila beroleh hidayah mahupun petunjuk daripada Yang Maha Esa. Maka penghijrahan pun berlaku dalam hidup, sekaligus mengajak insan keluar dari kemelut dosa dan noda untuk menempuhi lembaran baharu sebagai Muslim yang bertakwa, menuruti kehendak Allah Azza wa Jalla, sekaligus menjunjungi seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammad Michael Abdullah, 54 tahun, asalnya menganuti Kristian, perantau asing, kelahiran Bandar Tumasi, Ghana, memeluk Islam 22 tahun lalu, kini menetap di bumi Kelantan Darul Naim. Michael juga turut dikenali ramai sebagai Mat Ghana. Sebelum dikenali masyarakat tempatan sebagai penggerak dakwah yang cekal tanpa berputus asa menegakkan syiar Islam. Mengimbasi episod silam, terlalu banyak persoalan tentang ketuhanan bersarang di hati. Setiap kali kapal terumbang-ambing, pasrah tanpa daya di lambung ombak ganas, setiap kali itulah dia merasakan bahawa petaka menimpa atas kehendak Maha Kuasa. Pernah dilanda ribut taufan kencang ketika merentasi lautan Atlantik Utara, menyebabkan kapal kargonya kehilangan 15 kontena yang menjunam ke air, hinggakan seluruh anak kapal merasakan bahawa maut menanti mereka. Namun dengan takdir, tidak terduga kesemua mereka selamat daripada kecelakaan. Terdetik di hati Michael Boting tentang wujudnya Tuhan Maha Pengasih yang menunaikan doa para hambanya minta dibantu ketika bergelut dengan kegetiran hidup. Namun, dia tidak pernah mendapat petunjuk terhadap kebenaran dalam akidah. Ketika itu, segala-galanya bermula sebaik dia disarankan teman untuk bercuti di kota raya syurga dunia Bangkok. Michael berpoya-poya saban waktu dalam dunia penuh godaan, memburu keseronokan, namun jiwanya tetap kosong, belum ketemu jawapan yang dicari. Saya ni macam mimpi, tak tahu macam mana. Saya tanya dia, Brother Umar, you Muslim betul-betul ke macam mana? Dia jawab, saya Muslim. Saya cakap, saya ada rahsia, saya mau masuk Islam. So macam mana boleh masuk Islam? Mungkin saya pergi balik Egypt, Saudi Arabia, sana boleh terima Islam, kau mana boleh masuk Islam? Pasal saya ni Kristian. Dia cakap, mana-mana pun boleh masuk Islam. Saya dah fikir hidup pun tak ada apa-apa, mungkin mati pun lebih baik. So dia cakap, jangan fikir macam itu. So dia bagi satu buku, Khalifah Rashidin, di empat Khalifah Abu Bakar, History Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jika di Bangkok, Thailand, langkah mengenali Islam bermula, maka di Kota Baharu, Kelantan pula, Michael bersama isterinya, Siti Aminah Abdullah, mendekati sekaligus mendalami Islam. Akhirnya, segala keraguan tentang kesempurnaan tauhid telah pun dirungkai. Di bumi asing yang tidak pernah terlintas sama sekali untuknya menjejakkan kaki, telah ditakdirkan Allah sebagai kampung halaman bersama keluarga meneruskan kehidupan. Semenjak bergelar Muslim, keilmuan serta penghayatan terhadap Islam seharusnya ditingkatkan dari semasa ke semasa. Makan obat 15 biji, dia mau mati. Tapi dengan izin Allah, tak ada mati. Kemudian dia balik di rantai besar. Tapi bila pun, walaupun ada yang tak ada percaya pun, semua sebut nama Tuhan turun. Lahir baru dalam dunia.
bila masuk Islam tu macam lahir baru. Dan kadang-kadang pun bila orang tanya saya cerita macam mana saya masuk Islam tu, bila ingat saya ni jadi sedih sikit. Ya, Alhamdulillah saya nampak Islam the most beautiful religion on earth. Michael tidak pernah merasa janggal, mengorak langkah maupun menganggap dirinya serta keluarga sebagai orang asing. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Jiwanya kini sebati dengan cara hidup, budaya serta resam masyarakat seagama. Segenap warga Kota Baru mengenali Michael, baik peniaga gerai di jalanan akan menyapanya, bertanya khabar. Tidak ramai warga Afrika mengunjungi Kelantan, apatah lagi menetap secara kekal bersama keluarga. Pastilah kelibat Michael sentiasa menarik perhatian. Persaudaraan dalam Islam dilihat sekaligus dialami Michael bukan sahaja di Kelantan, malahan serata tempat amat mengesankan sekaligus merangkul emosi saudara kita ini untuk teruja dengan jalinan pertalian sesama ummah yang cukup indah. Pada tahun 2002, hasrat Michael untuk menabur bakti di bumi Kelantan termakbul apabila dia mendapat sokongan moral serta bantuan keuangan orang perseorangan Datuk Bandar Kota Baru termasuk pentadbiran kerajaan negeri untuk menubuhkan Pusat Dakwah dan Informasi Islam Antarabangsa IIIDC di Taman Hijau, Jalan Sultanah Zainab. Peranan pusat ini antaranya menjelaskan pelbagai persoalan tentang kebenaran Islam termasuk bimbingan, khidmat nasihat, runding cara serta menyediakan pelbagai dokumentasi berkaitan Islam terjemahan beberapa bahasa. Islam sebagai ad-din yang lengkap lagi berpandangan jauh dengan segala peraturan menyusun penghidupan manusia agar bukan sahaja mengorbankan kepentingan dunia sahaja tetapi juga memikirkan akhirat. Melalui usaha gigihnya berdakwah atas nama IIIDC, Michael melakukan kerja-kerja amal menggerakkan manusia ke arah ketakwaan. Tugas-tugas dakwah Michael sentiasa mendapat perhatian ramai. Dia dihubungi dan ditemui bukan Islam untuk mendapatkan bimbingan serta keimanan dan ketakwaan. Antaranya ialah Eng Wen Kuan, usahawan Tionghoa Kota Baru yang cukup berminat untuk mendekati Islam setelah kehidupan sehariannya banyak bergaul dengan masyarakat Melayu Kelantan. Dia melihat Islam sebagai agama yang lengkap dengan pemikiran serta keilmuan tetapi sentiasa berada dalam keadaan fleksibel tanpa terkeluar daripada asas berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Michael banyak mengimbasi sejarah silamnya ketika belum mengenali Islam. Kehidupan yang penuh kecelaruan banyak bergelumang dengan noda dan dosa. Ketenangan serta kesejahteraan hidup yang ditempuhi Michael hari ini sebagai Muslim dijadikan perbandingan pada Eng untuk merenungi kebaikan yang terdapat di dalam Islam. Dan saya ni sentiasa bagi informasi pada orang pelancong dari seluruh dunia datang ke Kelantan sini. Ada yang masuk masjid, saya bagi pamflet, saya ajak ke kedai saya, bagi kopi, bagi ikram lah muslimin. Saban hari, Pusat Dakwah IIIDC dikunjungi pelancong luar negara bertanyakan prinsip asas keagamaan maupun konsepsi akidah serta tafsiran matlamat kehidupan sebagai Muslim. Badruddin bersama isterinya, Raywin, ingin mengetahui dengan lebih lanjut
tentang kesempurnaan Islam sebagai agama alam serta kemanusiaan sejagat. Jika Islam ialah sistem hidup, apakah ianya realistik dengan fitrah kehidupan manusia penuh cabaran di alam baharu ini, atau hanya satu pegangan dangkal yang gagal menguasai pemikiran, tuntutan serta teknologi kemanusiaan? Semenjak awal penubuhan IIIDC, Michael telah berjaya membina keyakinan, mengatasi konflik, memenangi kegusaran, mengenepikan kekeliruan, sekaligus menangkis tumahan pihak yang pesimistik terhadap kebenaran fitrah agama Islam. I think this information centre is great. It gives non-Muslims an opportunity to ask questions about Islam that they might about things that they might not understand. There's a lot of information here, and I think Mr. Michael's story is very interesting in how he converted to Islam. I think Muhammad Michael is a very nice man, and he doing nice job and friendly and good man, and he help us and he help us for so many things. And they feel when you stay with him like comfortable and nice, and always they come back here again for Islam. Tidak dapat dinafikan bahawa di sebalik kecemerlangan dakwah Michael, pendukung utamanya ialah Haji Hassan Datuk Hussein, usahawan tempatan yang amat menyedari potensi serta komitmen tinggi ditunjukkan sahabatnya itu. Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Taala, Haji Hassan muncul menghulurkan bantuan dana untuk menggerakkan IIIDC. Saranan Michael yang ketika itu amat membara semangatnya mahu mengembangkan syiar Islam di kalangan bukan Islam. Lestari penghijrahan Michael adalah manifestasi pengorbanan, persaudaraan dan perjuangan yang banyak hikmahnya. Sebenarnya Muhammad Michael ini telah datang kepada keluarga saya semasa ayah saya masih ada lagi, lebih kurang 20 tahun dahulu. Jadi sejak itu lagi kami menganggap menolong Muhammad Michael ni sebagai seorang mualaf adalah tanggungjawab orang Islam. Jadi keluarga saya dan keluarga saya telah mengumpul wang zakat dan sedekah untuk membantunya. Penghijrahan akidah Michael daripada seorang bukan Islam kepada seorang Muslim bukan sekadar pengakuan secara terbuka dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah semata-mata, melainkan dia berkewajipan untuk mendalami sekaligus wajib melaksanakan segala tuntutan Islam di samping menjauhi segala larangannya. Penganutan Islam harus sempurna, tunduk, taat serta patuh kepada perintah Allah. Bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, kembali rokok yang ia syak itu. Muhammad Michael Abdullah ini seringkali menekankan bahawa jangan sesekali menyamakan Islam dengan agama lain kerana perbezaannya jauh sekali. Islam adalah agama samawi yang datangnya daripada Allah. Michael bertemu jodoh dengan isterinya Cha On, penganut Buddha, setelah 5 bulan berada di Bangkok pada tahun 1985. Ketika itu, Michael belum menerima hidayah, namun sebaik dia memeluk Islam, isterinya ragu dan bimbang dengan pilihan suaminya. Mujurlah setelah dipujuk dan mendapat penjelasan lebih mendalam oleh Imam Masjid Harun di Bangkok, Cha On akur serta insaf untuk menerima Islam sebagai pegangan hidup dengan menukar nama kepada Siti Aminah binti Abdullah. Pasangan antara dua benua ini bahagia bersama 3 anak lelaki yang kini telah pun meningkat remaja. Muhammad Abdul Salam, 28 tahun, anak daripada perkahwinan pertama Siti Aminah. Ali Muhammad, 21 tahun, serta Khalid Walid, 19 tahun. Walaupun berlainan pegangan kini, hubungan dengan saudara yang bukan Islam tidak pernah dilupakan. Fasa baharu ditempuhi pasangan suami isteri ini dan membentuk keyakinan tinggi untuk menjalani kehidupan serba berbeza di bumi asing.
Gaya hidup masyarakat tempatan dengan suasana sama sekali berbeza sama ada di Ghana maupun di Thailand ada ketikanya mengundang kejanggalan dan runtunan emosi. Namun, persaudaraan ummah di dalam Islam serta kecekalan mental serta kekuatan fizikal telah mengalih pemikiran serta kecintaan manusia. Michael dan Siti Aminah maupun anak-anak mereka akhirnya jatuh cinta dengan keharmonian pegangan agama, budaya serta cara hidup komuniti Melayu Kelantan. Dengan kefahaman mendalam serta kesedaran tinggi terhadap konsep, falsafah dan peradaban Islam, maka pemikiran ummah akan mengimbangi antara tuntutan pegangan agama dengan keperluan sosialisasi manusia. Persekitaran alam seharusnya disingkap untuk mengkagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Taala, dan pada masa yang sama kesenian budaya masyarakat tempatan wajar didekati untuk menjalin persaudaraan sesama ummah. Sejenak bersantai menyaksikan persembahan kumpulan Dikir Barat, kumpulan belia Sri Wawasan Kampung Jegor Tanah Merah mendekatkan Michael dengan kesenian tradisi masyarakat tempatan di samping menjalinkan hubungan kerohanian sesama Muslim. Muslim yang beriman, bertakwa, yakin, jujur, ikhlas, berfikiran progresif, dinamik sekaligus mencintai kebenaran pasti tidak akan terpesong syariat. Sebaliknya, secara bijaksana dan penuh kesabaran menggunakan potensi hiburan terbatas untuk menyebarkan syiar Islam. Muhammad Ali, pelajar diploma kejuruteraan elektrikal Universiti Kuala Lumpur, apabila pulang bercuti, pasti mencari ruang bertemu rakan-rakan sebaya. Walaupun rupa fizikal serta gaya Ali menampakkan sedikit perbezaan, namun tiada sempadan dalam pergaulan mereka. Sasaran hidupnya kini hanyalah untuk cemerlang dalam hidup selain bersikap pragmatik, tidaklah mengasingkan dunia untuk mengejar akhirat semata-mata. Perjuangan Michael menegakkan sekaligus menyebarkan syiar Islam amat dikagumi Ali. Jika terluang, pasti Ali membantu kerja-kerja pengurusan pusat dakwah dikendalikan ayahnya atau sekurang-kurangnya mengemas susun bahan bacaan dan teks dokumentasi. Secara tidak langsung, dia kian memahami potensi dakwah dan kewajipan menyeru ummah ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Taala. Saya amat berbangga dengan ayah saya. Dengan adanya pusat dakwah ini, ia dapat menyebarkan agama Islam kepada golongan bukan Islam. Contohnya, bila pelancong asing datang dari luar negara macam Jerman, England ataupun dari negara-negara lain, dia orang dapat mengetahui lebih mendalam mengenai Islam. Selain itu, dengan adanya pusat dakwah ini, ia dapat juga membantu golongan-golongan yang baru masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Walaupun Islam itu daripada Allah Subhanahu wa Taala dan dia berkuasa menundukkan hati manusia supaya menerima Islam, namun Allah menghendaki supaya agama ini diterima secara sukarela berdasarkan keteguhan iman,
bukannya atas paksaan atau ganjaran duniawi. Michael akhirnya berjaya meyakinkan Eng untuk melakukan anjakan paradigma dalam hidupnya dengan memeluk Islam. Usaha mendekatkan Eng kepada Islam telah dilaksanakan secara bijaksana dan penuh kesabaran oleh Muhammad Michael. Perbincangan serta dialog antara mereka dan juga dengan pihak Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Jabatan Agama Islam Kelantan serta Majlis Agama Islam Kelantan telah diterima Eng Weng Kuan atau kini dikenali Muhammad Fazil Abdullah dengan keyakinan mutlak. Selebihnya ialah teladan ditunjukkan serta syahsiah diri memberikan gambaran murni menjelaskan Islam dengan nyata tanpa keraguan. Dan doa semua saudara-saudara yang belum dapat Islam ni, semua Allah Ta'ala boleh buka hati untuk semua masuk Islam serupa saya. Melalui pembacaan, Michael kian jelas dengan konsep akidah Islam yang amat realistik menampilkan pentafsiran tentang kewujudan serta ketentuan tempat manusia di antara sempadan dunia dan akhirat. Islam menjelmakan gaya hidup berasaskan nilai kemasyarakatan yang wajib bekerja kuat, memiliki pemikiran dinamik lagi progresif, ditambah dengan akhlak mulia serta keteguhan iman untuk beroleh ganjaran pahala di akhirat. Kemahiran Siti Aminah dalam bidang jahitan memberi ruang kepadanya untuk menyumbang bakti kepada muslimah tempatan. Ikhtiar untuk mencari rezeki kepada saudara baru bagi menampung keperluan harian sentiasa menjadi seruan dakwah Michael. Sepanjang menetap di bumi asing, Michael tidak pernah lupa mengirim khabar dengan keluarga di Ghana. Suatu ketika dahulu, sebaik memeluk Islam, dia lantas mengutus surat kepada abangnya meminta mereka sekeluarga mendalami Al-Quran serta melihat perbezaan antaranya dengan kitab Injil. Dia bersyukur apabila kebenaran terpancar jua setelah setahun kemudian abang-abangnya serta ibu menganuti Islam dengan keyakinan, kesedaran dan keimanan tinggi. Michael juga pernah menerbitkan beberapa teks serta risalah berkaitan Islam dan pengalaman dirinya menempuhi pelbagai dugaan dalam hidup sehingga bertemu kebahagiaan pegangan yang dicari selama ini. Lebih menggembirakan apabila hasrat untuk melihat sebuah masjid terbina di tanah air kelahirannya. Sesungguhnya, Masjid Omar Al-Khattab bernilai RM150,000 sumbangan rakannya dari Dubai ini akan menjadi satu lagi mercu tanda kebangkitan syiar Islam di Ghana. Lebih manis apabila realiti ini dilakarkan oleh anak watan yang berjuang tanpa henti semenjak 5 tahun lalu. Alhamdulillah, semua orang muslimi wa muslimat, sekali orang bukan muslim pun suka tengok ada masjid di kampung saya. Ada orang yang bukan muslim pun, sana Kristian ramai, yang orang kontrata dengan kuli kerja-kerja situ, ada yang janji bila siap mau masuk Islam juga. So kita ni buat masjid untuk buat dakwah sekali sana, bukan masjid saja. Niat mau buat sekolah dengan hostel. Bila ada orang yang masuk Islam tu, kita ni boleh jaga dia duduk situ untuk ajar agama Islam. Kalimah syahadah hakikatnya ialah pernyataan ringkas umat Islam memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, di sebalik pengucapan itu terpancar gagasan besar tentang kemantapan serta pengukuhan iman merangkumi kesemua aspek ajaran Islam. Kalimah syahadah dilafazkan Mat Ghana Muhammad Michael Abdullah adalah pengesahan pada iltizam, keinsafan serta keluhuran memilih landasan murni. Penghijrahan Michael mengalih pegangan agama, kehidupan diwarisi, pemikiran dan budaya bukan hanya legasi pribadi
namun teladan untuk direnungi kita semua dengan bestari.